Apa khabar semua? Dalam video ni kita nak tengok kenapa kereta yang kita guna dekat Malaysia ni hampir semuanya guna petrol. Sedangkan kalau dekat Eropah sana lagi banyak kereta diesel. Ada orang siap tak percaya lagi kereta diesel ni wujud sebab dah biasa sangat dekat Malaysia ni kereta guna petrol. Hanya lori dengan bas je yang guna diesel. Betul tak? First time saya jumpa kereta diesel ni masa dekat UK, memang rasa pelik. Nak tergelak pun ada sebab bunyi dia macam lori. Jadi kenapa dekat Malaysia lori dengan bas je yang guna enjin diesel ni? Kenapa dia orang tak guna petrol dekat kereta? Jom kita tengok. Yang pertama sekali, sebelum nak tahu nak guna enjin petrol dengan enjin diesel ni dekat mana, kita kena tahu dulu perbezaan antara minyak petrol dengan minyak diesel. Sebenarnya minyak petrol jauh lebih mudah terbakar berbanding minyak diesel. Petrol ni dia punya mudah terbakar tu, api tu kan tak payah kena dekat minyak tu pun dia dah sambar. Diesel pula dia agak susah nak terbakar. Kalau kita cucuh api pun dia tak terbakar sebenarnya. Tapi jangan cuba-cuba pula. Bila dekat suhu dengan tekanan tinggi macam dekat dalam enjin tu, barulah diesel ni boleh terbakar. Takat didih diesel dengan petrol ni pun berbeza. Jadi perbezaan ni yang orang guna untuk asingkan petrol dengan diesel waktu distillation minyak mentah tu. Dan mungkin paling menarik adalah diesel ni dia lebih tumpat sikit berbanding petrol. Maknanya kan, untuk isi padu yang sama, contohnya 1 liter lah katakan, diesel tu akan lebih berat daripada petrol. Dan disebabkan petrol pump kita harga tu dikira dalam liter, maknanya kalau kita beli 1 liter petrol dengan 1 liter diesel, kita akan dapat tenaga yang lebih banyak sikit. Kalau kita beli diesel, kita akan dapat dalam 15% tenaga yang lebih banyak dalam 1 liter diesel berbanding 1 liter petrol. Sebab minyak atau bahan api ni, dia ada calorific value dia. Calorific value ni macam berapa banyak tenaga yang ada dalam minyak tu lah untuk setiap kilo. Kalau kira ikut kilogram, memang petrol menang. Tapi kalau kira ikut liter, diesel lagi banyak tenaga sebab dia lagi tumpat. Sebab tu orang kata enjin diesel ni lagi power dari enjin petrol. Sebab tu juga semua kenderaan berat guna diesel sebab dia power. Enjin petrol tak dapat nak provide power yang macam ni. Tapi performance car tu okey je pakai petrol kan. Laju juga dia pergi. Takkanlah petrol ni tak power kan? Dekat sini yang kita confuse ni. Disebabkan minyak diesel tadi dia sangat susah terbakar berbanding petrol, engineer yang buat enjin diesel ni dia boleh push ataupun dia boleh naikkan compression ratio setiap silinder dalam enjin kita tu sangat tinggi sebelum minyak tu terbakar. Maknanya kalau nak bandingkan enjin diesel dengan enjin petrol, enjin diesel ni dia boleh kompres jauh lagi tinggi sebelum minyak tu terbakar. Kalau kereta petrol tak boleh nak kompres tinggi sangat sebab kalau suhu dan tekanan terlalu tinggi, petrol tu akan terbakar tiba-tiba. Fenomena ni kita panggil sebagai auto ignition ataupun knocking. Jadi disebabkan knocking ni ada limitation sikit lah pada enjin petrol. Jadi compression ratio dia tak boleh tinggi sangat. Jadi untuk enjin diesel ni, kalau anda bayangkan kita mampatkan kau-kau punya udara ni, lepas tu kita injek minyak diesel, confirm lah dia akan meletup dengan ganas dan membebaskan power yang sangat banyak. Dan disebabkan diesel ni tahan tekanan yang sangat tinggi ni, engineer boleh push lagi compression tu dengan letak turbo pula. Jadi tekanan akan lagi tinggi. Sebab itulah sebenarnya nak letak turbo untuk kereta diesel lebih mudah untuk letak turbo berbanding kereta petrol. Sebab untuk petrol ni engineer kena fikir sikit pasal knocking tadi. Dan disebabkan compression ratio yang tinggi ni lah, enjin diesel dapat provide power yang lagi tinggi even pada RPM yang rendah. Maknanya kalau kita ada lori yang nak tarik berat yang banyak, bila nak start gerakkan lori tu mestilah RPM dia rendah, betul tak? Jadi dekat sini RPM dah lah rendah tapi load tinggi gila. Maknanya tekanan dekat dalam silinder tu memang sangat tinggi untuk bagi torque pada enjin tu untuk tarik load tadi. Kalau dekat enjin petrol kita bagi load yang tinggi macam ni dekat low RPM, memang tak boleh pergi sebab tekanan yang tinggi macam ni akan menyebabkan knocking. Dan knocking ni kalau lama-lama berlaku, rosaklah enjin kita. Sebut pasal enjin ni kan, kalau anda nak tahu lagi banyak pasal enjin, komponen-komponen dalam dia, sistem-sistem yang ada macam sistem pelinciran, penyejukan, sistem fueling. Lepas tu anda nak tahu perbezaan antara 95 dengan 97 dengan RON 100 contohnya. Kalau anda memang nak tahu semua ni tapi tak ada masa nak belajar, saya jemput anda untuk join kursus online enjin Zero to Hero
yang mana ada lebih 50 video dan lebih 5 jam konten untuk anda belajar pasal enjin ni. Konten yang akan menggunakan enjin sebenar dan anda boleh akses tak kira bila-bila masa, dekat mana-mana, dan nak guna device apa pun boleh, asalkan ada internet. Jadi kalau anda nak belajar tapi sibuk tak ada masa, boleh join dan belajar ikut masa anda sendiri. Kursus ni panjang, jadi saya masih rekod lagi. Tapi kalau anda beli sekarang, saya bagi diskaun besar sampai 60% kalau anda order awal. Dan anda tak perlu kata ada background engineering pun untuk join kursus ni. Memang saya gunakan bahasa yang mudah, bahasa Malaysia yang simple untuk semua orang faham. Tapi kalau anda nak, pastikan cepat sebab bila saya dah siap rekod semua video ni, dah tak ada lagi lah diskaun 60% ni. Jadi kalau anda berminat nak join, link saya letak dekat bawah. Okey, jom kita sambung. Jadi disebabkan diesel ni mampu deliver load yang tinggi dekat RPM rendah untuk kenderaan berat, sebab itulah hampir semua kenderaan berat ni akan pakai enjin diesel dan hampir semua enjin ni diorang letak turbocharger. Kalau jentera berat macam excavator ke bulldozer ke, enjin dia sampai 12 liter, 15 liter, memang ada turbocharger. Bukan kereta sport je ada turbo tau, dekat bulldozer pun ada. Sebenarnya dekat kereta baru-baru ni je masuk teknologi turbocharger ni. Dekat lori dah lama dah. Tapi kalaulah kata pula bagus sangat enjin diesel ni, kenapa tak semua enjin guna diesel, betul tak? Kenapa kenderaan berat je guna diesel tapi kereta guna petrol? Sebenarnya statement macam ni hanya valid dekat Malaysia dengan surrounding region kita saja. Dekat Eropah contohnya memang sama banyak atau lagi banyak kereta diesel berbanding dengan kereta petrol. Sebabnya tak kira lah enjin diesel ke petrol ke, memang ada pros and cons dia. Contohnya kereta diesel ni sebenarnya lebih mahal berbanding kereta petrol. Sebabnya enjin diesel ni macam kita discuss tadilah, dia akan operate dengan compression ratio yang jauh lebih tinggi dari enjin petrol. Maknanya enjin diesel ni dia punya dinding silinder tu contohnya memang kena lagi tebal untuk tampung pressure yang sangat tinggi ni. Jadi walaupun enjin diesel ni efficient, tapi dia sebenarnya lebih berat berbanding enjin petrol. Dan of course lah, bila guna lagi banyak material, enjin ni akan jadi lagi mahal. Tapi bila enjin ni dia sangat robust dan sangat tahan, maknanya dia punya lifespan tu boleh tahan lagi lama dari enjin petrol. Sebab tu kalau dekat sana setakat 100,000 kilometer tu biasalah untuk kereta dia orang. In fact ada je dekat YouTube channel yang tunjuk ada kereta tu boleh jalan sampai 1,000,000 kilometer. Memang ganas. Jadi bagi dia orang tak apa bayar mahal sikit tapi boleh guna lama. Dekat negara kita pula, mungkin sebab negara kita tak luas, lepas tu kos untuk enjin petrol pun lebih murah, jadi orang Malaysia prefer kereta petrol. Dekat stesen minyak pun memang obvious nampak yang pump petrol jauh lagi banyak dan memang dibuat untuk kereta. Kalau sesetengah stesen tu memang ada tempat khas diesel, memang bumbung pun tinggi untuk bas dengan lori untuk masuk pump minyak dekat situ. Jadi disebabkan kita dah biasa sangat dengan kereta petrol ni, sampailah sekarang ni kita jadi pelik kalau dengar kereta tu guna diesel. Dalam mindset kita, petrol untuk kereta, diesel pula untuk lori dengan bas plus truck pickup. Tapi sebagai pendengar channel Hasbullah Syarah, anda sekarang dah tahu dah, kereta ni nak guna enjin petrol pun boleh, nak guna enjin diesel pun boleh. Contohnya macam kereta BMW, banyak je BMW diesel dekat Malaysia ni, even kereta sedan dia pun. Cuma kalau first time korang jumpa kereta diesel ni, memang bunyi dia pelik. Tapi bila dah pakai tu okey je. Korang faham tak ni? Kenapa kereta guna petrol tapi lori dengan bas guna diesel dekat Malaysia ni? Sekali lagi, kalau anda berminat nak dapatkan 60% diskaun kursus enjin Zero to Hero, jemput klik link dekat bawah. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.